Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ad'u lakum bil khair was sa'adah. Apa khabar semua? Ustazah harap kamu berada dalam keadaan baik dan sentiasa bersemangat untuk teruskan pelajaran pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila faslina al-yawm al-lughat al-arabiyyah li safi tsani. Selamat datang Ustazah ucapkan kepada kamu semua ke kelas bahasa Arab pada hari ini. Hal antum musta'idun? Adakah kamu semua sudah bersedia? Al-an hayya nabda. Baiklah, sekarang mari kita mulakan. Qabla nabda darsina al-yawm, hayya nabda bi suratil Fatihah. طيب. الآن إن شاء الله سندرس عن أعضاء الجسم وكيف نستخدم عندي في جملة. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang sama iaitu a'dha'il jismi. Dan bagaimana cara kita nak menggunakan perkataan indi di dalam ayat. Al-an iftah safhah 64 wa 65. Kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 64 dan 65. ثم هيا نراجع إلى درسنا قبل هذا. Okey. Baiklah, mari kita membuat ulang kaji semula berkenaan dengan perkataan a'dha'ul jismi. Sebelum ni yang kita pernah belajar tentang anggota badan yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey. Yang pertama, ma makna indi? Indi bermaksud saya ada. Saya ada. Okey, untuk menjadikan indi jumlah, kita kena gabungkan indi anggota badan apa? Contoh, indi ra'sun. Indi ra'sun. Saya ada kepala. Thumma indi sya'run. Saya ada rambut. Thumma indi anfun. Saya ada hidung. Thumma indi uzunun. Saya ada telinga. Kemudian indi famun. Saya ada mulut. Seterusnya indi ainun. Saya ada mata. Ainun, mata. Thumma indi asnanun. Okey, asnanun apa? Ya, tayyib. Indi asnanun bermaksud saya ada gigi. Thumma indi lisanun. Indi lisanun. Saya ada lidah. Seterusnya indi batnun. Indi batnun bermaksud saya ada perut. Thumma indi katifun. Apa katifun? Ya, saya ada bahu. Indi rijlun. Saya ada kaki. Jadi, perkataan indi kamu boleh gunakan dan gabungkan dengan perkataan a'dha'il jismi, maka dia akan menjadikan satu jumlah. Jumlah bermaksud satu ayat. Maksudnya, yang penting sekali kamu kena ingat, indi bermaksud saya ada. Okey. Naltakil ila darsinal ukhra. Okey, hari ini kita akan belajar dua, iaitu sebelum ni Ustazah dah terang berkenaan dengan indi. Indi bermaksud saya ada. Istami'u jayyidan ayyuhat tullab. Kamu dengar baik-baik wahai
semua anak murid Ustazah. Okey. Indi bermaksud saya ada. Okey. Qabla dzalik. Okey, sebelum ni Ustazah ada sebut berkenaan dengan kaifa nastakhdimu hadha wa hadha dan hazihi. Okey. Hadha digunakan untuk muzakkar. Okey. Anggota badan yang menggunakan perkataan hadha adalah anggota badan yang mempunyai satu sahaja, iaitu masalan contohnya seperti famun, mulut kita ada satu, jadi kita gunakan perkataan hadha disebabkan dia adalah muzakkar. Baik. Okay, ingat kaifan nastakhdimu indi thumma a'dha'il jismi thumma kalimah ukhra. Okey, kaifa nak jadikan dia, bagaimana kita nak jadikan dia jumlah yang komplit, jumlah yang betul. Okey. Yang pertama, indi bermaksud saya ada. Okey, kamu kena gabungkan indi, anfun, jamilun. Okey, sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan jamilun? Jamilun bermaksud cantik, nazifun bermaksud bersih. Okey, kat sini kamu boleh buat dua ayat, iaitu indi anfun jamilun, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, indi anfun nazifun. Ya. Sebab apa kita guna jamilun? Sebab anfun adalah perkataan muzakkar. Ya. Thumma indi famun jamilun ataupun indi famun nazifun. Summa indi sya'run jamilun, indi sya'run nazifun. Summa indi khaddun jamilun, indi khaddun nazifun. Indi batnun jamilun wa indi batnun nazifun. Saya ada perut yang cantik ataupun saya ada perut yang bersih. Okey. Thumma indi lisanun jamilun. Apa tu? Saya ada lidah yang cantik ataupun indi lisanun nazifun. Bermaksud saya ada lidah yang bersih. Okey. Thumma indi ra'sun jamilun. Saya ada kepala yang cantik ataupun indi ra'sun nazifun. Kamu boleh guna dua-dua ayat. Okey, ingat perkataan yang kamu gunakan untuk perkataan hadha yang ada di anggota badan kamu ada satu, kita gunakan untuk perkataan muzakkar. Okey? Kita tak perlu tambah apa-apa perkataan marbutah di belakang perkataan jamilun wa nazifun. Okey, ingat. Thumma haya nataki ila muannas. Kaifa nastakhdimu al-kalimah fi a'dha'il jismi. Okey. Bagaimana kita nak gunakan perkataan di anggota badan kita menjadikan satu bentuk ayat yang sempurna. Okey. Okey. Tengok perkataan jamilatun dan nazifun. Okey. Kenapa ditambah ta marbutah kat belakang? Ta yang kat belakang tu kita panggil ta marbutah ataupun kita disambungkan dengan huruf yang terakhir ta marbutah. Sebab jamilatun nazifatun, sebab adalah perkataan muannas. Okey, kamu masih ingat lagi perkataan hazihi? Hazihi kita gunakan untuk anggota badan yang mempunyai dua ataupun mempunyai pasangan. Ya, contohnya perkataan rijlun. Rijlun adalah kaki. So kaki kita ada berapa? Ada dua. Jadi kita jadikan dia sebagai muannas. Muannas tu apa? Ya, muannas tu adalah perempuan. Ya, jom kita tengok. Indi rijlun jamilatun.
Ya, kenapa kita guna jamilatun? Sebab dia muannas. Kita pula juga boleh gunakan indi rijlun nazifatun. Okey, maksudnya still sama, maksudnya adalah sama, iaitu jamilatun, jamilun, cantik, nazifun, nazifatun, sama maksudnya, iaitu bersih. Cuma yang bezanya adalah penggunaan. Ya. Seterusnya indi yadun jamilatun, indi yadun nazifatun. Saya ada tangan yang cantik atau saya ada tangan yang bersih. Thumma indi uzunun jamilatun. Saya ada telinga yang cantik, ataupun indi uzunun nazifun. Saya ada telinga yang bersih. Indi ainun. Saya ada telinga jamilatun. Indi ainun jamilatun. Saya ada telinga yang cantik. Ataupun kamu boleh buat ayat indi ainun nazifun. Saya ada mata yang bersih. Atau okey, seterusnya indi athnanun jamilatun, thumma indi asnanun nazifatun. Okey, asnanun kita ada banyak. Jadi dia dikategorikan sebagai perkataan muannas, iaitu perkataan perempuan. Seterusnya indi katifun. Katifun apa? Ya, katifun bahu. Indi katifun jamilatun. Saya ada bahu yang cantik, ataupun indi katifun nazifatun. Saya ada bahu yang cantik, bersih. Okey, sebab apa kita guna perkataan nazifatun? Indi katifun nazifatun. Ada ta marbutah, sebab ingat semua anak-anak kita, sebab ada ta marbutah sebab muannas. Kalau perempuan muannas, kita kena letak ta marbutah di belakang. Okey, ingat tu. Seterusnya al-farqu baina kalimatain. Okey, perbezaan di antara dua kalimah. Okey, mal farqu bainal kalimah jamilun wa jamilatun. Apakah perbezaan antara kalimah jamilun dan jamilatun? Apakah yang perbezaan di antara jamilun dan jamilatun? Okey, jamilun dan jamilatun ni maksudnya adalah sama, iaitu cantik. Jadi jamilun bermaksud digunakan untuk muzakkar. Nastakhdimu fi muzakkar. Ya, jamilatun ada ta marbutah di belakang, kita gunakan untuk muannas, iaitu perempuan. Ya, seterusnya mal farqu baina kalimatain, yakni madza nazifun wa nazifatun. Maksudnya sama saja, iaitu bersih. Seterusnya nazifun kita gunakan untuk muzakkar, dan nazifatun ada ta marbutah, kita gunakan untuk muannas. Summa hayya nanzur ila tadribat. Okey, jom kita tengok latihan kamu pada hari ini. Ikhtar summa insakh. Pilih kemudian salin semula. Okey, mula-mula saya bagi contoh. Yang pertama ya. Okey. Yang pertama tu kamu lihat dulu gambar. Gambarnya apa tu? Okey. Kepala. Okey. Indi, saya ada. Okey, kamu tikkan sama ada roksun ataupun uzunun. Okey, kepala apa dalam bahasa Arab? Roksun. Okey, kamu tikkan perkataan roksun dan kamu tulis semula perkataan roksun di dalam kotak kosong di sebelah. Okey. Sampailah habis. Okey. Seterusnya muka surat 49. Imla al-faragh bi ijabati sahihah.
Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, sebelum ni dalam video Ustazah ada sebut berkenaan dengan perbezaan antara nazifun dan nazifatun, jamilun dan jamilatun. Okey. Untuk lebih faham, kamu boleh selesaikan latihan ni tanpa melihat buku. Okey? Yang pertama, Ustazah bagi contoh yang pertama, indi sya'run. Okey, sya'run rambut. Saya ada rambut. Jadi sya'run tu ada satu dalam satu kepala, tapi dia banyak. Kita kira muzakkar. Jadi indi sya'run nazifun. Okey, kamu boleh teruskan menjawab sampai akhir. Okey. Thumma syukran ala husni istima'ikum wa intibahikum. Ila liqa, ma'assalamah.